Assalamualaikum, hai, jumpa lagi dalam Dinowo Channel. Okey, dalam episod kali ini saya cuba nak kongsikan dengan hampa semua antara 5 faktor yang boleh menyebabkan motor hampa makin perlahan ataupun motor hampa susah nak capai performance yang macam mana yang hampa impikan. Apakah antara penyebab-penyebab yang mungkin ada pada motor hampa yang mungkin hampa tak sedar? Hari ini saya akan cuba kongsi dengan hampa supaya hampa boleh lakukan penambahbaikan dan juga sedikit perubahan pada aspek-aspek yang akan saya kongsikan sekali lagi. Jadi hampa kena tengok sampai habis video ni. Jadi insya-Allah kalau hampa betul-betul kaji, benda ni akan bagi manfaat kepada hampa. Jom kita sama-sama tengok video kali ni. Okey, so seperti video-video saya yang sebelum ni, saya akan cuba kongsikan antara beberapa faktor yang mungkin boleh menyebabkan berlakunya masalah pada motor hampa untuk mencapai performance yang maksimum. Yang ni yang selalu orang akan hadapi dan mereka selalu akan tanya pasal apa tak boleh dapat, pasal apa tak boleh capai macam ni dan macam tu. Sedangkan modifikasi mereka dah buat tetapi belum juga sampai. Okey, antara sebab-sebab dia adalah mungkin sedikit kesilapan ataupun apa yang mungkin kita tak bagi tumpuan dalam setiap pemasangan barang-barang yang ada pada motor kita ni pun boleh menyebabkan kita punya performance akan merosot. Jadi untuk episod kali ni saya akan kongsi 5 saja antara faktor yang mungkin hampa perlu ambil kira. Okey, sebab yang ni adalah 5 faktor utama yang paling penting yang perlu hampa tengok terhadap motor kita ni. Tak kira motor apa yang hampa pakai, tetapi especially untuk video yang saya buat ni adalah untuk VF3i, sebab kita nak semua orang yang menggunakan VF3i ni faham tentang konsep sebelum kita lakukan apa-apa modifikasi yang berlebihan kepada motor kita sehingga tidak menjadi satu keperluan, okey, untuk motor kita, sedangkan motor kita dah pun ada satu power yang cukup untuk kita deliver di atas jalan, tetapi kita tak gunakan power tersebut dan dia akan menyebabkan performance kita tak capai maksimum yang macam mana yang kita target. Faktor pertama yang saya nak kongsi dengan hampa hari ni adalah pada bahagian yang paling penting untuk hampa ambil kira. Kenapa performance selalunya drop apabila hampa tengok pada bahagian tayar ni dan juga rim sangat-sangat memainkan peranan yang penting. Okey, pasal apa saya kata macam tu? Okey, untuk hampa yang mungkin hampa pakai rim standard tak kisah, ataupun hampa yang dah mungkin pakai rim aftermarket yang lebih kecil dan sebagainya pun tak ada masalah. Tetapi yang paling penting sekali adalah macam mana hampa pasang hampa punya rim, dan juga setelah hampa pasang tu apakah efek yang mungkin ada pada hampa punya bahagian tayar ni yang menyebabkan power delivery daripada enjin keluar kepada bahagian kita punya rantai. Tayar ni dia tak boleh nak berpusing dengan smooth. Contoh, apabila hampa dah pasang, hampa perlu tengok pusingan tayar ni dia sepatutnya tak ada sebarang resisten ataupun halangan, okey, yang mana yang mungkin boleh memberatkan putaran sesuatu roda ataupun tayar tu, tak kiralah daripada bahagian sprocket ataupun pada bahagian tayar. Sebab kebanyakan kalau hampa tengok, apabila pusing tayar nampak rasa macam berat, tayar pusing tak mau cantik. Jadi apabila kita tengok motor-motor yang high performance, bila dia pusing, tengok dia punya tayar berpusing macam tak mau berhenti, disebabkan oleh penggunaan bearing yang betul-betul cantik ataupun dia punya pemasangan yang betul-betul perfect untuk dia punya motor. Yang pertama yang hampa perlu tengok adalah pusingan yang saya beritahu kat hampa ni. Setelah hampa kunci hampa punya axle shaft, hampa dah adjust hampa punya chain adjuster ni, pusingan tayar ni dia tak boleh ada sebarang geseran ataupun halangan dari segi putaran dia. Contohnya, kebanyakan kes yang saya tengok, bila hampa pusing, hampa akan dapati ada bunyi pada bahagian hampa punya brake pad dengan hampa punya disc. Jadi dekat situ dah terdapat satu halangan yang akan menyebabkan motor hampa sentiasa akan ada tekanan dan bebanan yang ada pada bahagian tayar. Jadi hampa perlu tengok sama ada hampa perlu ganti hampa punya brake pad kepada brake pad yang lebih berkualiti. Itu sangat-sangat penting supaya kita nak elakkan geseran tadi itu menyebabkan kita punya halangan pada enjin kita untuk delivery power menggunakan tayar ni jadi makin berkurangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau hampa pusing dia terlalu berat, berkemungkinan hampa dah adjust kita punya rantai ni terlalu ketat. Jadi untuk jangka masa panjang, dua aspek yang mungkin berlaku pada motor hampa. Yang pertama, rantai hampa akan cepat rosak, dan yang keduanya, hampa punya sprocket akan makan mungkin tak sekata. Jadi dia akan menyebabkan hampa punya performance ni akan sedikit demi sedikit dia akan drop dari segi orang kata apa, performance dia untuk jangka masa panjang. Jadi hampa perlu tengok betul-betul berapakah ukuran. Saya pernah kongsi dengan hampa dulu macam mana kita nak adjust kita punya rantai yang terbaik, berapakah anggaran dia punya tolerance untuk hampa main dia punya rantai
rantai tadi, naik atas dan ke bawah tu, kalau hampa tengok dia punya sukatan semua kita dah kongsikan. Jadi itu antara yang hampa perlu tengok. Chain adjuster ni pun hampa perlu bagi balance, hampa tak boleh kunci sebelah panjang sebelah pendek, sebab apabila tayar hampa duduk dalam keadaan tidak selari, dia boleh menyebabkan banyak lagi faktor-faktor lain yang mungkin berlaku. Contoh kalau hampa tengok rantai cekang kendor tu, itu antara penyebab yang mungkin boleh terjadi, diakibatkan oleh sprocket kita makan tak balance. Jadi kalau hampa tengok sini, saya punya saranan, cek terlebih dahulu pada bahagian tayar ni supaya pusingan tayar kita tak ada sebarang halangan, yang mana kalau hampa pusing tayar jadi macam berat. Okey, hampa pusing tayar jadi macam berat tu, memang hampa tak payahlah fikir tentang macam mana nak body engine lagi, sebab pada bahagian yang paling asas untuk delivery power atas jalan ni pun hampa tak consider untuk tengok sebaik mungkin. Ini untuk bahagian belakang, yang mana bahagian belakang ni dia complicated sebab dia ada bahagian yang paling penting, iaitu bahagian disc brake dan juga bahagian sprocket. Jadi resistance ataupun halangan ataupun dia punya rintangan untuk tayar pusing tu, dia perlu ambil banyak perkiraan lagi. Dan yang paling penting kalau hampa tengok di sini, kalaulah hampa pusing sebelum hampa kunci, dia smooth. Tetapi bila hampa dah kunci, dia makin ketat, dia jadi makin kurang cantik. Hampa perlu tengok aspek yang paling penting, iaitu hampa punya bearing mungkin dah tersepit, dan juga yang kedua, hampa mungkin potong dia punya bush ni kurang cantik. Jadi sukatan tu tak berapa nak ngam. Apabila hampa kunci, dia jadi tersepit dan tayar makin berat disebabkan oleh kedudukan kita punya disc ni dah mungkin berlari sikit. Dan kalau hampa tengok bahagian rantai kita pun, dia punya kedudukan kita punya sprocket dan kita punya rantai tu, dia jadi tak seimbang. Jadi banyak faktor yang perlu kita ambil kira. Buatlah sebaik mungkin pengubahsuaian ataupun pemasangan kepada bahagian tayar ni, supaya hampa punya performance akan jadi lebih baik daripada hampa tengok aspek-aspek yang lain. Tengoklah pada bahagian tayar ni dulu. Okay, so saat ni kita dah dengar faktor yang pertama, iaitu bahagian tayar ni, yang mana kalau hampa boleh relatekan dengan fizikal badan kita. Kalaulah contoh kita ni seorang atlet yang mungkin ada power, iaitu ada stamina yang lebih, sama juga macam enjin ni, kalau dia ada power yang lebih tetapi kaki kita ada masalah, tak boleh berjalan, ada gout, okay? Jadi kita tak guna ada badan yang high stamina ataupun badan yang mungkin cerdas dan sihat, tapi kaki tak boleh nak guna sebab ada gout. Jadi sama juga macam motor, kalau enjin power macam mana pun tapi tayar nak pusing pun, mau tak mau hampa tak usah duk mimpi yang hampa punya performance akan dapat cantik atas jalan. Hampa perlu tengok depan dan belakang. Okey, untuk faktor kedua yang mungkin saya nak kongsi kat sini adalah ramai yang mungkin tak dapat tengok dari segi bahagian yang penting, iaitu bahagian air filter kita, yang mana kalau hampa tengok pada bahagian motor ni, dia sebenarnya basic dia apa? Dia perlukan minyak, dia perlukan udara dan dia perlukan api untuk pembakaran dan juga untuk proses dia punya perjalanan enjin ni. Apabila masuk ke dalam bahagian enjin, dia akan ada bahagian-bahagian tertentu yang mungkin menggunakan minyak, okey, pelincir dalam bahagian enjin untuk memastikan proses di dalam bahagian dalaman enjin berjalan dengan baik. Tapi kalau tengok faktor utama yang contribute kepada berlakunya pembakaran yang sempurna dalam enjin ni adalah dua aspek. Yang pertama yang kita nak tengok hari ni, iaitu bahagian kita punya intake air kita, yang mana penyumbang paling utama yang masuk ke dalam bahagian kita punya throttle body sebelum salur masuk ke dalam bahagian enjin. Kalau hampa tengok di sini, seramai orang yang mungkin depa modified, okey, depa ambil kita punya air filter yang original, yang mana yang stok air filter ni dia ada dia punya, okey, bahagian luaran tu dia gunakan material yang khas untuk air filter, yang mana untuk angin masuk tu memang tak ada sebarang halangan. Dia ubah, dia tukar, dia bukakan bahagian yang dibalut dengan material macam paper yang hampa tengok color coklat tu, dia buang, dia gunakan sponge masuk kat bahagian dalam. Kalau hampa tengok sponge ni, adakah dia mengalirkan udara ataupun dia dapat memberi udara yang cukup masuk ke dalam bahagian airbox? Okey, itu antara faktor penting. Ibarat macam kita punya hidung terbuka, okay, kita pakai mask yang nipih, tetapi apabila kita tukar pakai mask yang lebih tebal, kita akan rasa lemas sebab udara masuk sangat limited. Jadi itu pun sama. Kalau hampa tengok sekarang ni, motor kita dia ada AFR, air fuel ratio, yang dah disetkan cantik untuk motor kita menggunakan ECU ni. Dia dah set AFR ni cun masuk, okey, untuk support kita punya pembakaran dalam enjin. Tetapi apabila hampa tengok di sini, air filter hampa modify pakai air filter yang angin masuk dia tebalan ataupun dia ada halangan untuk masuk, dia akan ada sedikit masalah untuk bagi angin, okey, apabila hampa naik pada RPM yang tinggi, sebab dia perlukan angin yang lebih. Sebab itulah setengah motor sekarang ni, kalau hampa tengok,
Contohnya dia macam kita ambil CBR 250 yang terbaru, dia pakai RAM air system. Jadi RAM air system ni untuk kelajuan yang tinggi, dia akan gunakan RAM air masuk ke dalam bahagian dia punya airbox dan dia akan support untuk RPM yang lebih tinggi. Jadi air yang ada dalam airbox untuk orang kata apa, RPM yang rendah mungkin cukup, okey, sebab dia punya udara dalam tu hanya sesuai untuk penggunaan pada RPM yang rendah. Tapi pada RPM yang tinggi dia perlu ambil daripada air yang daripada RAM air ni masuk semula ke dalam bahagian kita punya airbox ni untuk support, okey, lebih banyak angin masuk ke dalam kita punya throttle body. Sama juga dengan proses kita menggunakan turbo dan sebagainya. Jadi ini adalah antara proses-proses yang perlu kita ambil kira. Jangan selalu ikut orang, sebab mungkin dia buat dengan teknik yang berbeza dan dia dapat result yang berbeza. Tetapi kita, kalau kita tersalah buat dengan teknik yang orang buat, okey, dan tak kena pada motor kita, mungkin performance tadi akan drop sangat-sangat cepat. Jadi untuk bahagian airbox ni sebolehnya hampa bagi clearance angin masuk dengan cantik. Yang penting ada penapih yang mungkin lebih sesuai supaya taklah terlalu menyekat angin untuk masuk dan tak terlalu lawas sehingga habuk dapat masuk terlalu banyak ke dalam kita punya throttle body yang menyebabkan lama kelamaan kita punya injektor akan jadi tersumbat dan juga kita punya throttle body akan jadi kotor. Okey, ini adalah antara faktor penting, sebab kalau hampa tengok air filter ni sangat-sangat memainkan peranan yang penting untuk salurkan angin masuk ke dalam kita punya throttle body. Okey, so saat ni kita dah sembang pasal tayar, kita dah sembang pasal air filter, yang mana kalau hampa tengok air filter ni bagi saya sangat penting juga. Sebab apa, kalau hampa tak ambil kira faktor air filter ni, bila hampa naik nanti motor hampa selalu, yang mana saya test, apabila kita koyak minyak, motor jadi dia akan drop dia punya performance setelah hampa koyak minyak. Ataupun kalau hampa koyak minyak mengejut ni, dia akan rasa macam drop dia punya performance sebab angin yang masuk tu ada sekatan. Jadi kalau hampa tengok angin yang ada sekatan ni memang kurang cantik untuk performance dan juga kurang cantik untuk hampa dapat maksimum performance untuk hampa punya enjin. Sebab pentingnya tak ada halangan pada bahagian kita punya airbox ni untuk contribute angin masuk. Tetapi hampa kalau hampa buka kita punya airbox, hampa buka air filter tu pun tak bagus juga, sebab dia mungkin akan masuk habuk dan kotorkan kita punya throttle body. Jadi pakailah air filter yang high performance, yang macam saya duk recommend kat hampa itu, pakai KNN. Dia punya bahagian luaran ataupun bahagian dia punya surrounding dinding dia tu, dia menggunakan material yang bagus, okey, cukup angin masuk dan juga dia punya penapih tu pun taklah terlalu jarang, okey, sehingga kan habuk dapat masuk dengan terlalu cepat. Jadi untuk performance ni boleh hampa ambil kira, jangan tak pakai terus air filter, yang tu saya tak sarankan. Pakailah air filter yang lebih berkualiti dan juga untuk high performance, okey. Sebab kalau angin dah masuk cantik, air dah masuk cantik, tiba-tiba bahagian ketiga yang saya nak kongsi dengan hampa ni adalah bahagian penghasilan api, percikan api yang perlu dihasilkan oleh bahagian kita punya spark plug ni tak bagus, okey. Jadi hampa pun tak akan dapat result yang bagus untuk performance. Mailah enjin padu tahu mana pun, api keluar cek macam tu, dia tak akan boleh bagi performance yang cantik. Jadi sebab tu kalau hampa tengok teknologi sekarang ni, mereka ada gunakan teknologi triple spark plug, mereka ada gunakan spark plug yang bermaterial yang lebih cantik. Seperti contohnya kalau hampa tengok yang paling cerai, kalau hampa pakai nickel copper ni, yang paling basic tu, kalau hampa tengok kebanyakan orang pakai, dia tak tahan lama. Bila lama-lama dia punya performance akan drop, kotak sikit dia akan jadi tak ada api. Sebab dia punya material logam dia hanya untuk kegunaan jangka masa pendek. Tapi kalau hampa nak secerai-cerai untuk performance ni, hampa boleh consider untuk pakai jenis platinum. Okey, macam contoh yang saya tunjuk kat hampa, saya pakai G-Power tu, dia adalah jenis platinum. Ataupun kita boleh pakai double platinum, dan yang paling terbaik yang mungkin hampa boleh consider untuk pakai adalah jenis iridium, sebab dia punya logam yang paling baik sekali adalah jenis iridium ni. Dan apabila logam baik, elektrod kita dapat hasilkan dia punya percikan api yang lebih jitu untuk sistem pembakaran dalam enjin. Jadi untuk konsistensi, hampa naik RPM low ke, hampa naik RPM tinggi, kita punya spark plug ni dia boleh jadi batu api yang cantik untuk bagi enjin terbakar. Maksudnya batu api ni penting untuk enjin. Kalau hampa tengok untuk kita manusia, batu api tak bagus ya, tapi batu api ni dia sangat-sangat penting. Kalau hampa masuklah air cantik macam mana pun, fuel cantik macam mana pun, spark plug hampa cerai, memang motor hampa takkan boleh perform. Lama-lama motor akan drop, performance drop, dia akan jadi carbon dan sebagainya dalam enjin. Habis cerai terus motor, lingkup tak buang. Yang itulah duk berlaku masalah kebanyakan apabila kita nak power tapi malas nak buat maintenance sebab nak buka cover set susah. Saya dah ajak dah semua macam mana cara nak buka cover set
set untuk peringkat mula. Jadi hampa kena tengok video-video yang saya buat, ada sebab-sebab kenapa saya tunjukkan setiap satu persatu, sebab kita nak ambil untuk buat motor ni biarlah ada kepuasan, jangan buat semua sekali serentak, lepas tu kita dah jadi boring, kita nak join motor. Sebab tu ramai duk tanya, apa siapa duk join motor ni? Dia dah boring, tak tahu nak buat apa lah, ataupun dia memang tak tahu nak buat apa terus. Jadi untuk kita yang sukakan motor ni, kita akan cuba satu persatu untuk dapatkan kepuasan kita naik motor. Macam saya kata, hampa tengok satu persatu. Yang saya cerita ni adalah peringkat ketiga. Tengoklah spark plug ni, sebab dia adalah antara penyumbang paling penting untuk pembakaran dalam enjin. Kalau spark plug cerai, jangan mimpi performance kita nak dapat cantik atas jalan. Okey, so untuk faktor yang keempat, okey, yang ni saya tak mau sentuh langsung lagi bahagian enjin, sebab bahagian modifikasi enjin ni sudah tentu kalau hampa modify enjin, insya-Allah power akan naik lebih. Itu kita tak mau, memang no doubt on that. Memang benda tu kita tak mau ada keraguan tentang benda tadi. Jadi untuk modifikasi kita cerita dalam episod yang lain. Untuk hari ni bagi kaki-kaki yang nak layan standard, tak mau modal habis banyak. Yang faktor keempat yang saya nak kongsi dengan hampa hari ni adalah rintangan angin. Okey, jadi kalau hampa tengok kebanyakan orang yang naik motor standard tapi dia boleh blow, sebab apa? Mungkin dia duduk jadi Superman atas motor, sebab dia tak mau ada rintangan angin yang terlalu kuat kena pada bahagian badan dan menyebabkan kita punya motor kita ada tekanan untuk pi. Jadi sebab itulah kalau kita tengok ada yang letak kepala dalam bakui, ada yang duduk menerak atas motor. Sebab apa? Nak bagi rintangan angin makin kurang kena pada bahagian badan kita. Jadi untuk kita yang mungkin tak suka menerak atas motor dan tak mau letak kepala dalam bakui, apa yang boleh kita consider? Sepaling-paling cerai sekali adalah hampa boleh gunakan windshield yang jenis saya pakai ni. Okay, sebab sedikit sebanyak dia ada potong angin sikit, okay, untuk air dia flow naik ke bahagian atas. Okey, tetapi kalau hampa nak lagi cantik untuk potong angin, walaupun nampak macam tak lawa, okey, hampa nampak seakan-akan motor touring orang dok buat, tapi itulah sebenarnya kaedah pemotongan angin yang paling cantik sekali apabila hampa pakai windshield yang lebih tinggi kat bahagian dia punya kepala ni. Jadi untuk hampa tengok bahagian windshield orang pakai tu, hampa boleh tanya depa keselesaan mereka memandu dari segi rintangan angin yang kena pada badan jadi tak lenguh, dan juga performance motor akan lebih smooth pace. Sebab apa? Dia punya sebab tu kalau tengok setengah motor macam GTR 1400, dia ada auto untuk windshield ni, dia adjust bagi rendah dan dia adjust bagi tinggi untuk pemanduan yang laju dan pemanduan yang santai. Tapi untuk motor kita ni, kita tak ada sistem tadi. Apa yang boleh kita buat? Kita tambah baikkan dari segi dia punya windshield yang ada, tinggikan sikit, dan juga bagi dia punya pattern tu potong angin dengan lebih cantik supaya tak ada tekanan pada bahagian badan pemandu. Jadi ini adalah faktor keempat yang perlu hampa consider untuk pemanduan secara berhemah lah orang kata. Okey, tak ada menerak atas motor. Kalau hampa nak kat performance yang sangat baik untuk motor ni, considerlah untuk pakai windshield yang lebih tinggi dan juga lebih potong angin untuk mengelakkan rintangan memberat yang mana boleh memberatkan motor kita ni untuk bergerak dengan lebih laju. Okey, so untuk faktor kelima yang saya nak kongsikan dengan hampa. Okey, ramai orang duk tanya beza top speed motor saya dengan motor dia tak boleh sama. Saya punya performance dah buat dah habis semua, saya buat dah sama sebiji macam member. Soalan saya yang paling penting adalah berapa berat tuan dan berapa berat dia. Jadi bila kita tengok dari segi berat ni sebenarnya, itu adalah faktor yang paling penting untuk saya bagi tahu hampa semua, maklumkan kepada hampa supaya kita ambil kira lah berat badan kita sebelum kita tengok ukuran untuk dapatkan kelajuan yang sama macam orang lain. Kalaulah badan kita ringan, motor kita masih tak boleh pi, hampa perlu tengok 4 faktor utama yang saya beritahu tadi. Tapi kalau motor kita memang dah perform, dia punya cantik dari segi semua 4 faktor yang saya tunjuk tadi, dah hampa buat tetapi masih tak dapat, mungkin faktor kelima ni dia ada sedikit impact pada keempat-empat barang yang saya beritahu tadi, iaitu berat badan kita. Contoh, kalaulah kita ada berat badan yang sikit berlebihan, tak ada masalah. Tak ada, bukan saya kata satu isu untuk hampa yang badan berat nak naik motor, tak ada masalah. Cuma janganlah expect kata kita punya performance tu nak sama macam orang yang berbadan kecil dan juga berbadan ringan. Sebab dari segi kita kalau badan besar nak menerak pun nampak uduh. Yang keduanya dari segi rintangan angin memang kena lebih lah pada badan kita. Dan yang ketiganya dari segi berat tu tekanan akan banyak pada bahagian motor untuk deliver power tadi, dia akan sedikit sebanyak ada impact. Walaupun macam saya kata rim besar pun, rim berat pun dah ada impact, tambahan badan kita yang berat. Jadi apa yang boleh kita buat sekarang ni adalah sama ada kita diet lah, okay, untuk kurangkan berat badan kita ataupun ubah mentaliti kita. Kalaulah aku naik motor yang dah sedap ni, kita hanya untuk sedap,
Okey, jadi kita tak boleh target untuk dapatkan maximum top speed macam mana yang orang lain dapat. Okey, jadi untuk faktor tadi, kalau hampa yang mungkin berbadan besar, recommendation saya simple saja. Kalau recommendation saya adalah jangan upgrade enjin motor ni, sebab kalau hampa upgrade enjin pun memang saya beritahu terang, enjin mungkin boleh dapat power tapi dia takkan boleh tahan lama. Okey, sebab enjin ni kalau hampa tengok dia tak boleh ada bebanan lebih sikit. Bila bebanan lebih sikit adalah 1 2 4 yang akan mungkin rosak. Mungkin akan ada masalah bila dah rosak satu benda, kena buka satu enjin. Jadi daripada kita nak baziakkan duk modify enjin, tak dapat juga result disebabkan oleh berat badan kita, pilihlah motosikal yang berkuasa tinggi sikit, yang lebih bersesuaian dengan berat badan kita untuk kita naik, okey, dalam keadaan yang lebih selesa. Terutama orang yang badan besar ni, saya punya recommendation belilah motor jenis touring. Sebab motor jenis touring ni kalau tengok sama ada naked bike ke, yang paling saya recommend sekarang ni adalah Dominar 400 itulah. Okey, sebab harga dia pun sangat-sangat murah. Yang terbaru ni yang akan bakal keluar, saya dengar-dengar ni mungkin dia akan keluar model touring yang mungkin harga lebih rendah berbanding dengan model yang naked yang ada dalam pasaran. Instead of kita nak habiskan beribu-ribu ringgit untuk modi kita punya enjin berulang-ulang kali, baik kita beli sebiji motor yang baru. Okey, kita naiklah motor tersebut untuk orang yang berbadan sedikit besar ataupun sedikit berat berbanding dengan pemandu-pemandu yang lain. Motor dah tak ada masalah. Okey, dia cantik, tapi kita punya anggaran takat lari 1.4 dan 1.5 tu adalah terbaik untuk kita. Jadi ini adalah antara faktor-faktor yang perlu kita ambil kira. Kalaulah badan kita berat, kita perlulah bertimbang rasa pada motor kita supaya kita tak bagi tekanan yang lebih pada motor. At the end kita rasa nak jual motor, belilah motor mana sekalipun, mainlah brand Cak Kepala Nagra sekalipun, kita takkan dapat performance sebabkan faktor yang paling asas adalah diri kita sendiri yang menyebabkan motor tadi tak dapat nak perform dengan baik. Okey, so saya rasa sampai sini dululah untuk kali ni perkongsian yang saya nak bagi kat hampa. 5 faktor yang mungkin boleh menyebabkan motor hampa tak dapat nak perform dengan baik. Dan ada lagi faktor-faktor lain yang sebenarnya mungkin ada yang mungkin hampa perlu tengok. Tapi ini adalah apa yang saya duk nampak selalulah, yang mungkin ramai orang tak ambil pusing, tak ambil kira. Bila mereka tanya saya kenapa motor saya boleh dapat performance, sebab inilah antara benda-benda yang saya ambil berat dan saya ambil perhatian supaya motor saya sentiasa dalam keadaan yang bersedia untuk berada di atas highway. Sebab kita memang long travel setiap hari, 80 kilo pergi dan balik setiap hari, kadang-kadang lebih daripada tu. Jadi saya perlu consider untuk dari faktor tayar yang baik, air filter yang bersih, kita punya api yang baik daripada bahagian kita punya spark plug, okey, dari segi positioning motor kita yang mana dia punya potong angin dan sebagainya ada di situ, okey. Dan juga yang faktor keempatnya diri kita sendiri. Yang kelima, kita tak mau ada satu elemen kita nak kerah tapi kita tak bagi something yang lebih baik kepada motor kita untuk tengok diri kita ni sama ada kita sesuai tak berada di atas motor yang berkapasiti 185cc macam ni, okey. Jadi setakat ni dulu perkongsian kali ni. Saya rasa insya-Allah saya akan kongsikan lebih lagi tips-tips yang mungkin boleh hampa ambil kira. Kalaulah ada kesilapan dalam apa yang saya beritahu hari ni, jangan ambil benda tu sebagai panduan kepada hampa. Sebaliknya ignore saja benda tadi. Kalaulah benda yang saya sampaikan ni ada kebaikan untuk hampa, hampa boleh guna, insya-Allah mudah-mudahan dia jadi satu ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Jadi kita jumpa lagi dalam video-video yang lain. Teruskan support saya punya channel ni. InsyaAllah saya akan kongsikan lebih banyak lagi video-video yang lain dengan hampa. Bagi sikit semangat kepada saya supaya saya dapat bagi lebih banyak info dan tips yang berguna untuk hampa. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video yang lain dalam Dino Channel. Assalamualaikum.